Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang membincangkan satu episod yang hebat dari Suratul Kahfi. Kisah bagaimana Nabi Musa AS dituntut, disuruh, diperintahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan pencarian ilmu. Dalam ayat ke-60, 61, 62 dan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu pun lompat mengambil jalannya ke lautan itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih lantaran perjalanan ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita sedang mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke lautan dengan cara yang aneh sekali. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menurut riwayat yang sahih dari Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengisahkan kepada kita, Nabi Musa bila ditanya oleh rakyatnya, oleh pengikutnya, umatnya, siapa yang paling alim, Nabi Musa jawab, aku. Allah SWT menurunkan perintah kepada Jibril supaya memberitahu, mengapa engkau menyandarkan ilmu kepada engkau, sedangkan ilmu itu milik mutlak aku. Pergilah kamu mencari seorang hamba yang namanya Khadir ataupun Khidir untuk menuntut ilmu daripadanya. Jadi sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, berjalanlah Nabi Musa dengan penuntutnya, dengan pembantunya, fatanya, khadamnya ini, sehingga sampai kepada Majma' al-Bahrain, yang telah kita lihat pandangan kebanyakan ulama mufassirin dan pengkaji di kalangan sejarawan menetapkan tempat ini adalah pertemuan antara lautan Jordan, Laut Jordan dengan Laut Merah. Teluk Aqabah dengan Lautan Merah yang berada di timur laut negara Mesir itu. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Musa kemudiannya telah pun berjalan di kawasan tersebut sehingga letih, tertidur, dan di situlah berlaku perkara yang ajaib, iaitu ikan yang sudah mereka masak, yang sudah mati, tiba-tiba melompat masuk ke dalam lautan. Di sini berlaku satu keanehan, tetapi pemuda ini terlupa nak beritahu Nabi Musa. Dan akhirnya bila mereka dah meneruskan perjalanan, lagak ayat ini, gaya ayat ini menampakkan seolah perjalanan lalu itu jauh, nak pusing balik semula jauh. Lalu Nabi Musa akhirnya pusing semula dengan pemuda ini, dengan Fatah nama Yusha' bin Nun ini, dan sampai situ melihat, berjumpa dengan Khadir ataupun Khidir yang sedang terbaring berehat dalam pakaiannya, dalam keadaan tenang dia begitu. Nabi Musa memberi salam kepadanya, Assalamualaikum. Dijawabnya, wahal fi ardika salamun, adakah terdapat di negara engkau ini wahai orang yang memberi salam keamanan. Dia tak kenal Nabi Musa lagi. Bila Musa memperkenalkan dirinya, dia pun bertanya, oh Musa dari Bani Israel, Musa yang memimpin Bani Israel, aku kenal kamu.
Lalu Nabi Musa akhirnya meminta untuk belajar dengannya, dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Khidir alaihi salam bertanya kepadanya, adakah perlu kau belajar daripada aku? Sebenarnya apa yang Allah SWT ajar kepadamu adalah berbeza daripada apa yang Allah SWT ajar kepada aku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah la ta'lamuhu allamanihi wa anta ala ilmin min ilmillah allamakahu Allah la a'lamuhu. Dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu diajar oleh Allah perkara yang Allah ajar kamu dan tidak ajar pada aku. Sebaliknya Allah ajar pada aku perkara-perkara yang Allah tidak ajar kepada kamu. Jadi kita sama-sama merupakan hamba Allah yang menagih simpatinya, rahmatnya, mencari ilmu sama-sama. Ini jawapan orang alim, orang yang tawaduk, yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas, pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Marhum Ibn Uthaymin. Kita penuntut ilmu hendaklah menjadi orang yang tawaduk, bersifat dengan sifat tawaduk. Jangan sikit-sikit kita nak berdebat, nak menampakkan kita hebat. Pandangan ni ada banyak muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Di kalangan orang yang belajar kena tawaduk. Yang belajar dengan orang alim pun kena tawaduk juga. Jangan lebih alim daripada gurunya sendiri. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi Musa menawarkan dirinya untuk mengikuti Khidir ini, maka Khidir seolah-olah macam mempertikaikan, bertanya, kamu tak perlu belajar, kita sama-sama merupakan hamba Allah yang ada kelebihan masing-masing. Tapi Nabi Musa bercakap, mengatakan kepadanya, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini lihat kata-kata Nabi Musa yang bersifat tawaduk kepada Khidir. Kamu akan lihat saya ni seorang yang sabar, seorang yang tidak akan menentang ataupun ingkar pada segala perintah kamu sebagai guru saya. Lalu Khidir berkata kepadanya, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kalau engkau ikut aku, jangan tanya apa-apa pun sehingga aku menceritakan kepada kamu jawapannya, hakikat yang sebenarnya. Lalu fantalaqa yamshiyani 'ala as-sahili famarrat safinatun fakallamuhum ay yahmiluhum fa'arafu al-Khidir fahamaluhum bighairi naulin ay biduni ajrin. Mereka berjalan, okey, dibenarkan. Sekarang kita dah ada satu persepakatan. Kamu jangan tanya apa-apa pun pada apa yang aku buat. Nanti aku akan beritahu kamu, maka barulah kamu tahu hakikat sebenarnya. Zahir daripada cerita ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pemuda Nabi Musa sudah pun tidak bersama dengan mereka. Mereka berjalan lalu tepi pantai. Bila berada di pantai ini, mereka nak pergi ke seberang sana. Melihatlah, jumpalah satu sampan perahu yang dimiliki oleh beberapa orang manusia. Lalu mereka pun kenal Khidir ini, diajaknya naik bersama-sama. Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam naik bersama-sama, naik dalam perahu ataupun sampan ini. Zahirnya bukan kapal yang besar, walaupun digunakan perkataan safinah di sini. Bila mereka berada dalam lautan, berada bersama-sama dalam perahu ini, dalam sampan ini, dalam lautan yang bergelora itu, tiba-tiba Khidir melakukan satu benda yang pelik, iaitu qad qala'a lawhan min alwahis safinah. Dia pun kopakkan, apalah istilah ni, kopak ni istilah dia orang bahasa pusaka, sidang pendengar sekalian. Dia pun tanggalkan satu papan di kawasan perahu ini. Lalu perkara ni, mungkin bot ini, perkara ni menimbulkan satu keraguan pada Nabi Musa. Apalah, janganlah orang bagi kita naik tanpa mengenakan sebarang bayaran, tiba-tiba dia pergi kopakkan pula kapal ini. Ini benda yang tak betul. Lalu Nabi Musa bertanya kepadanya, litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau ni buat satu benda yang pelik. Orang bagi kita naik kapal ini supaya kita dapat sampai ke sana, tiba-tiba engkau buat benda begini kepada kapal, tak menghargai langsung. Ini zahir kata-kata Nabi Musa kerana dia berhukum dengan syariat yang Allah ajar dia. Perkara yang mungkar perlu diperbetulkan, maka teguran itu dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar menjadi tanggungjawabnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, wa qala Rasulullah wa kanatil ula min Musa nisyanan. Ini yang pertama, teguran ini adalah disebabkan Nabi Musa terlupa dulu, dah buat persepakatan bersama-sama, jangan tegur apa-apa pun tindakan yang dilakukan. Tapi sekarang Nabi terlupa, nak buat macam mana? Bila terlupa, waja'a usfurun fawaqa'a ala harfi safina fanaqara fil bahri naqratan faqala lahu al-Khidir ma ilmi wa ilmuka min ilmi Allah ta'ala illa mithla ma naqasa min hadha al-usfur min hadha al-bahr. Berkata, bila melihat
Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam melihat kejadian ini, burung pipit duduk dekat hujung bot ini, minum air dalam sungai tersebut, lautan ini. Maka Nabi Musa ditanya oleh Khidir alaihi wassalam, kamu lihat burung ni minum air daripada lautan ini, lihat apa yang masuk ke dalam mulut burung ini, yang diambil, dicecahnya itulah laksana ilmu kita berbanding dengan lautan yang luas ini, ilmu Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebatnya ilmu yang ada pada manusia ni, apalah kecil sangat, segelintir sangat, kenit sangat berbanding dengan ilmu Allah SWT. Maka kemudian thumma kharaja minas safina fabainama huma yamshiyani ala sahili idh absara al-Khidr ulaman yal'abu ma'al ghilman fa akhadha al-Khidr ra'sahu faqtala'ahu faqatalahu. Bila ni kejadian pertama Nabi Musa persoalkan, Khidir jawab, jangan tanya banyak, dulu kau janjikan. Maka bila mereka turun daripada perahu atau bot ini lalu tepi pantai belah sana, Khidir melihat seorang budak sedang main dengan kawan-kawannya. Khidir pun tangkap budak ini, dia patahkan kepalanya. Ya Allah, benda yang memang tidak boleh terima akal sama sekali. Bila Nabi Musa melihat benda ini, Nabi Musa pun lantas bertanya. Nabi Musa ni seorang yang begitu hebat, kuat, terkemuka dengan keperkasaannya. Lantas bertanya, qad aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau ni buat benda apa? Engkau bunuh budak kecil ini yang tidak bersalah ni. Lalu Nabi Musa dia beritahu, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan aku dah kata pada engkau dulu, engkau takkan sabar, engkau ikut aku, engkau akan tanya benda-benda yang aku kata jangan tanya, engkau tanya juga. Jadi Nabi Musa pun tersentak, dan peringatan daripada Khidir pada kali ini lebih tegas daripada sebelumnya. Wa hadhihi ashaddu minal ula. Ini merupakan peringatan lebih tegas. Engkau tanya aku, aku dah cakap engkau jangan tanyakan. Seolah-olah begitu. Nabi Musa pun tersentak. Dan Nabi Musa kata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Wahai Khidir, minta maaf, aku tak sengaja. Aku tertanya walaupun aku dah setuju untuk tidak bertanya. Nanti kalau aku tanya lagi lepas ni, kau jangan kawan lagi dengan aku, kau tinggalkan aku. Lalu mereka pun berjalan hatta idza ataya ahlu qaryatin yastat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama. Lalu mereka pun melalui satu tempat dan melihatlah di sana satu perkampungan yang mana penduduknya merupakan orang yang kedekut, orang yang bakhil, yang tidak meraihkan tetamu-tetamu yang datang. Lalu berlaku di tempat ini, mereka berdua berjalan hingga sampai keduanya penduduk sebuah negeri. Mereka minta dijamu mereka, tetapi penduduk negeri itu tidak mempedulikan. Kemudian keduanya mendapati dalam dinding, dalam kawasan perkampungan orang ini ada dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir pun menegakkan dinding itu. Lalu Musa bertanya, ngapalah kita buat kerja ni? Mereka kita minta bantuan tak nak hulurkan, tiba-tiba kita membantu mereka pula membina rumah yang hampir roboh ini. Ini soalan Nabi Musa yang ketiga, melihat perkara yang pelik yang dilakukan oleh Khidir alaihi salam. Lalu Khidir akhirnya berkata, hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Khidir berkata, inilah perpisahan antara kita, aku dan kau. Aku akan beritahu kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sidang pendengar sekalian, dalam kes ini Nabi Musa dia berhukum dengan syariat yang zahir. Dia tidak tahu perkara yang batin, kerana Nabi Musa tidak diperintahkan untuk melakukan perkara, memerintah atau memimpin umatnya dengan ilmu, dengan cara yang diberi oleh Allah SWT kepada Khidir alaihi salam ini. Jadi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup bicara daripada hadis sahih ini, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa la waditu annahu kana sabar hatta yaqussa Allahu alaina min akhbarihima. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Mulia, kalaulah Nabi Musa ni tidak tergopoh apa bertanya soalan-soalan satu persatu kepada Khidir seperti yang telah disepakati dalam perjanjian awal, tentulah banyak lagi perkara-perkara pelik yang akan dilihat oleh Nabi Musa dalam perjalanan menuntut ilmu dengan Khidir alaihi wassalam. Tetapi Allah SWT mentakdirkan demikian, ada hikmah di sebaliknya. Nabi SAW pun seolah-olah macam rasa, apa istilah yang begitu sebut, seolah-olah rasa, Allah, kalau Nabi Musa tak tanya banyak, saya banyak lagi benda-benda yang akan didedahkan, yang pelik-pelik, yang berbeza antara syariat mereka.
Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ni kisah lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu daripada Khidir. Ini merupakan satu riwayat yang sahih daripada Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan lihat lanjutan daripada peristiwa ini, beberapa istinbat penting yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin. Contohnya keteguhan semangat yang ada dalam diri Nabi Musa AS, bagaimana kukuhnya semangat Nabi yang mulia ini, sehingga beliau berkata kepada pembantunya iaitu Yusha' bin Nun ini, "Au amdhiya huquba," aku hendak jalan walaupun perjalanan jauh, walaupun mengambil masa bertahun-tahun, aku mesti melaluinya juga kerana nak mempelajari daripada Abdun Saleh. Lihat kesungguhan orang untuk menuntut ilmu. Di sini muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kenapa ada kesungguhan? Kerana ada prospek dalam hidup, ada matlamat yang nak dikejar. Matlamat ni untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang Islam menyedari matlamat dalam hidup ni mencari redha Allah Subhanahu wa taala, semua akan berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh dalam segala perkara yang dilakukan, bersungguh-sungguh kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil oleh Syekh Qutb sebagai tasmim, israr yang ada dalam diri Nabi Musa dalam prosesnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bentangkan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Islam, pemikir-pemikir Islam. Contohnya Dr. Ibrahim Hamd Al-Kuwaid dalam bukunya Al-Ashr Taba'i Al-Ashr Syakhsiyatin Najihah, 10 tabiat orang yang paling berjaya dalam dunia. Buku ini mengemukakan teori yang lebih tepat daripada apa yang terdapat dalam The 7 Habits of Highly Effective People sebenarnya. Kerana sebagai seorang Islam, pandangan yang dikemukakan oleh ulama Islam berdasarkan kepada Quran dan Sunnah itu yang lebih tepat daripada pandangan manusia yang mangkali betul ataupun salah, tanpa kita menafikan kewajaran untuk mengambil daripada orang-orang bukan Islam. Kerana Nabi pernah bersabda, "Khuzu an bani Israil wala haraj." Ambillah daripada Bani Israel sekalipun, selagi perkara itu baik, tidak ada masalah, tidak ada dosa, selagi dia tidak bercanggah dengan Quran dan dengan hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan lihat juga beberapa perkara lain yang berkaitan dengan episod yang hebat ini, usaha Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.